Ya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana setiap masa dan ketika Dia memberi segala kurniaannya dan limpah rahmat kepada mereka yang dikehendakinya. Dan kita berharap supaya setiap masa dan ketika juga kita berada dalam kalangan mereka yang dikehendakinya, dan sentiasa juga kita mendapat taufik supaya dapat mengerjakan segala pekerjaan yang kita buat ataupun dapat mengamalkan segala apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan dengan cara itu dapat sedikit sebanyak merubah perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik, daripada perangai yang buruk kepada perangai yang baik, insya-Allah. Sambung balik pada bahasan kitab kita. Selepas daripada puji-pujian, selawat dan salam, mendoakan kepada junjungan, lepas pada tu musannif sebut permulaan kitab ini, dan sekarang kita masuk kepada harapan musannif, harapan pengarang kitab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Dan akan Allah Ta'ala, lafaz Arabnya iyyaka. Kita sebab dalam Fatihahnya macam tu juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaedahnya taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasar, mendahulukan perkara yang kemudian memberi manfaat, memberi faedah kepada sakat, maknanya hak ataupun kita kata simpanan, memang kita kata tumpu dah. Jadi ayatnya dan akan Allah Ta'ala jua, kepada Allah Ta'ala jualah aku pohonkan, makna tak ada yang lain daripada Allah untuk kita hajatkan apa-apa yang kita mau. Jadi musannif ni dan akan Allah Ta'ala jua. Jua tu tidak lain sama sekali, satu perkataan saja, jua, tapi artinya banyak. Tidak yang lain sama sekali, banyak perkataan. Jadi hamba pohonkan, hamba ni kena kepada pengarang musannif kitab. Hamba pohonkan, pohon apa? Bahawa memberi manfaat. Memberi manfaat ni bahasa Arab, bahasa Melayu dah berguna. Memberi guna ia, memberi guna ia dengan ini kitab. Musannif harapnya supaya dengan kitab ni dapat manfaat bagi siapa? Bagi hamba sendiri, bagi hamba sendiri. Mudah-mudahan dapat manfaat. Manfaat ni kita dapat beramal dengan
apa yang kita pelajari. Kita dapat buat. Dalam satu hari, dapat buat apa yang kita pelajari. Itu dipanggil manfaat. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diguna dengannya ilmu itu dalam kehidupan seharian. Itu dipanggil ilmu yang berguna. Kalau setakat satu almari penuh kitab, tak guna, tak beramai, tak manfaat. Walaupun di rumah hanya ada satu kitab saja, tapi dengan kitab tu dapat merubah kelakuan buruk kepada kelakuan jahat, dipanggil manfaat. Dan musannif juga pohon supaya manfaat itu sampai kepada sekalian pembacanya. Manfaat itu berguna juga untuk yang membaca dan belajar. Habis. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan. Pohonkan apa? Bahawa menjadikan ia Allah akan ini kitab. Aku minta supaya Allah jadikan kitab aku ini ikhlas semata-mata menuntut keredaannya Allah. Ikhlas semata-mata menuntut keredaan. Ikhlas tu bahasa Arab, bahasa Melayunya kosong, habis, tak ada dah habuan nafsu, tak ada habuan syaitan. Tu dipanggil ikhlas. Semata-mata buat setiap perbuatan itu hanya hatinya berharap kepada Allah. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur takabbur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Ikhlas ni sifat yang mahmudah yang kita akan belajar itulah, akan kita belajar dan kita cuba supaya sifat ikhlas ni ada dalam diri kita. Kalau tak ada sifat ikhlas, jadi perbuatan kita tu tak ada apa. Tak ada apa, kosong. Biar ada ikhlas, walaupun hanya sebut alhamdulillah dengan penuh keikhlasan, maka darjatnya cukup tinggi. Kalau baca Quran sampai satu hari satu kali khatam, tak ada ikhlas, hanya nak sum'ah atau riya atau ujub, tak jadi apa satu. Dia rugi. Jadi pentingnya ada ikhlas dalam hati ini supaya amal baik kita itu ada manfaatnya di hari akhirat nanti. Masa nak timbang tu kita ada dah bekalan kita. Kalau tak ada ikhlas ni, kita umpamakan bawa satu karung gundi. Dalam gundi tu kita bawa bekalan kita. Bawa sampai di tempat nak timbang amal baik, sampai di timbangan mizan. Angkat-angkat nak tuang gundi tu, nak tuang apa dalam gundi tu, tuang-tuang tak ada apa. Dia pun heran pasal apa tak ada apa ni. Tengok cek-cek balik dalam gundi tu, apa dalam gundi? Gundi tu berlubang. Walaupun berlubang tu sikit. Gundi tu penuh, lubang sikit. Yang dalam gundi tu dia keluar. Sebab apa? Sebab ikhlas tu tak ada. Ada apa? Ada riak. Kita buat mengajak ni kan. Kita buat mengajak nak bagi orang puji kita, minta pujian. Hak tu riak. Kita buat apa dia baca Quran apa? Sum'ah, nak bagi orang dengar kita ni rajin baca Quran, zikir sebagainya. Tu masalah lah. Hati kita masalah. Jadi mengaji kitab ni supaya mudah-mudahan dengan pengajian kita ni dapat ada juga Allah campak sifat ikhlas dalam hati kita. Menuntut semata-mata keredaannya. Sebab apa? Orang yang beriman ni sifatnya ialah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari limpah kurniaan daripada Allah, menuntut limpah kurnia daripada Allah dan juga keredaannya. Itu dipanggil orang yang beriman. Tak ada lain dah, hanya harap Allah semata-mata. Kita nak sampai ke situlah. Pasal apa duk harap keredaan Allah? Tak boleh ke harap keredaan lain? Kerana bahawasanya ia Allah Ta'ala itu sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Pasal Allah Ta'ala mampu buat. Sebab tu kita harap kepada Allah. Kita nak harap ke orang tak boleh. Sebab apa? Orang tu pun harap kepada Allah juga. Macam mana kita mengharapkan kepada sesuatu, sedangkan sesuatu itu pun mengharap kepada sesuatu yang lain pula, maka harapan kita itu tak kuat manalah. Melainkan kita mengharapkan
mengharapkan sesuatu kepada sesuatu yang tetap, sesuatu yang kuat, sesuatu yang berkuasa, maka harapan kita itu pasti berhasil, pasti ada. Sebab apa? Sebab sesuatu yang kita sandarkan tadi ini kepada mereka yang mampu. Macam tu jugalah Allah Ta'ala ni mampu. Tiap-tiap sesuatu itu, tiap-tiap sesuatu yang Allah kehendaki lah. Kehendaki. Dalam ilmu Allah, Allah tahu dah. Kemudian turun kepada kehendak Allah. Bila dalam ilmu Allah, dalam kehendak Allah, maka jadilah sekarang ini dipanggil kudrat. Tu. Makna dalam hari ini pada jam 12:02 Allah dah tahu dah benda ni akan berlaku. Saya pakai macam ni, mengajak bab ni, muka surat ni saja. Allah tahu dalam ilmu dia. Maka dia kehendak apa yang dia tahu tu berlaku hari ni. Jadi bila dah berkehendak, Allah Ta'ala buat apa yang dia kehendak, apa yang dia tahu sekarang ni berlaku. Jadi berlaku tu bukan kebetulan, yang hanya berbetulan dengan kehendak, berbetulan dengan ilmu, berbetulan dengan kudrat. Jadi tak ada lah istilah kebetulan. Sebab kebetulan ni kita fahamnya jadi tanpa disangka-sangka. Tak tahu apa tengok jadi. Kebetulan main tani jumpa hang no. Ada bukan kebetulan. Dia berbetulan dengan ilmu, berbetulan dengan iradah, berbetulan dengan kudrat Allah Ta'ala, maka kita berjumpa di sini. Maka ada di sini pengajian. Tu dipanggil Allah kehendak, maka jadilah. Hatta daun yang gugur daripada ranting pun, tu pun kehendak Allah Ta'ala, bukan sebab apa angin. Tu pun kehendak Allah Ta'ala. Maka setiap benda ni Allah atur, maka dia akan berlaku bila Allah kehendak. Dia akan buat. Atau tiap-tiap sesuatu itu yang mungkinat, yang mungkin harus ada, harus tak ada. Nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh, tak ada masalah. Habis. Tiap-tiap sesuatu tadi merujuk kepada benda yang maujud. Benda yang maujud lah, benda yang ada, benda maujud. Contoh ada kita ni, benda maujud lah, ada. Macam ada anak kita, benda yang maujud. Ada kawan-kawan kita, benda yang maujud. Terkeluar daripadanya benda-benda yang makdum, benda-benda yang tak ada. Apa dia? Seseorang yang mandul. Tak ada lah anak bagi dia. Benda tu tak, Tuhan tak buat lah. Sebab apa? Sebab dia tu mandul. Sebab mustahil. Habis. Yang menghimpun kitab ni, yang membuat kitab ni, Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidim Talabatul Ilmi Syarifi Bil Haramil Makki. Yang menghimpun ialah Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, dibangsakan kepada Indonesia. Al-Mandili kampung dia. Khuwaidim khidmat pelajar ilmu yang mulia di Haramil Makki, Mekah, tanah haram. Makkatul Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rejab. Tanggal 7 bulan Rejab tahun bila? 1378. 1378 Hijrah. Sekarang 1443. Sekarang 1443 tolak dengan 1378. Umur kitab lah ni 64 tahun. 64 tahun. Dia kata berkatnya satu penulisan sampai sekarang kita duk baca 64 tahun dah. Kalau kita buat kitab, kita buat penulisan agak-agak ada setahun. Sehari pun tak ada. Maknanya tak ada berkat. Mereka buat ni betul-betul ikhlas semata-mata kerana Allah. Bukan hanya nak kepada pujian, bukan nak kepada kemasyhuran, bukan nak kepada untung. Buat ni hanya semata-mata nak mendidik anak bangsa supaya ada sifat yang mulia dalam hati kita.
Tu yang jadi berkat tu. Habis tuan tu. Masuk sikit pendahuluan. Okey, pendahuluan dalam bahasa Arabnya muqaddimah. Okey. Pendahuluan, buat mula. Okey, yang pertama, ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Ketahui olehmu ni dipanggil, kita kata ta'rif ataupun pengenalan ataupun definisi. Ilmu tasawuf ni apa dia? Kurang-kurang kalau kita pi kepada orang ramai ataupun kita bercakap tentang ilmu tasawuf, kita akan dapat jawab sekiranya ada orang tanya, "Hang duk sembang apa ni? Hang duk cerita pasal apa ni?" Ilmu tasawuf. Apa dia hang cerita mai Ustaz? Kurang-kurang kita boleh cerita. Okey, ni yang kita ni. Definisi ilmu tasawuf ialah ketahui olehmu, tahu apa? Bahawasanya ilmu tasawuf itu, yang kata tasawuf tu apa dia? Ialah pengetahuan, dipanggil ilmu. Pengetahuan yang diketahui, yang dibuat kenal dengan dia, dengan ilmu pengetahuan tadi akan segala kelakuan hati. Dengan ilmu tasawuf ni lah kita dapat kenal hati kita. Kita dapat kenal perubahan hati kita. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Yang jahat tu macam mana, yang baik tu macam mana. Nak bagi kekal kelakuan yang baik itu apa, macam mana cara? Nak bagi kekal, nak bagi tak ada langsung sifat kelakuan yang jahat tadi, macam mana? Jadi ilmu tasawuf ni lah cara nak kenal kelakuan hati. Yang dikatakan ilmu tasawuf iaitulah al-khuruju min kulli khuluqin daniyin wad-dukhulu fi kulli khuluqin saniyin. Maknanya keluar daripada tiap-tiap perangai yang rendah. Kita mengeluarkan, makna kita mengeluarkan segala sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang hina, dan kita masukkan dalam tiap-tiap akhlak kita tu, perangai kita tu, sifat-sifat yang mulia-mulia, sifat-sifat yang tinggi. Tu dipanggil ilmu tasawuf. Bahasan dia ke situ. Dia tak ada bahasan yang lain. Sama ada kelakuan yang dipuji. Takmim daripada kelakuan hati itu. Sama ada kelakuan hati tadi yang dipuji. Di Arabnya ahwalul mahmudah. Yang dipuji. Contoh kelakuan yang dipuji apa dia? Seperti merendah diri dan sabar. Ni sifat, antara sifat mahmudah lah, merendah diri dan sabar. Merendah diri ni apa dia? Merendah diri, berasa rendah dalam hati, tu merendah diri. Bukan jalan tunduk kepala sampai nak tersungkuk depan-depan, bukan. Yang tu luaran. Kalau jalan tunduk sampai tersungkuk depan tu pun, kalau hati dia berasa nak puji orang, tak jadi. Dia tetap juga takabur. Bila sebut ilmu tasawuf ni, dia bahas ke bahagian dalam. Luaran ni tak kacau langsung. Macam tu jugalah kalau ada dia tu kaya, milioner, kaya, tapi dia tu orang yang zuhud. Zuhud ke mana? Kaya bukan main, kereta kat belah-belah biji, helikopter ada, apa semua, rumah ada kolam renang 3 tingkat, 5 tingkat, bawah tanah lagi. Zuhud apa? Zuhud ni dalam hati kita. Maknanya dia mudah nak bagi apa-apa sumbangan, mudah nak bagi apa-apa bantuan. Tu panggil zuhud. Dia meletakkan dunia di tangannya sahaja, tak meletakkan pada hati. Letak pada hati, orang minta RM1 pun, minta derma pun, dia akan bersoal daripada A sampai Z. Main mana ni? Sekolah rendah, sekolah pondok. Buat apa? Nak minta sumbangan. Sumbangan apa tu? Nak buat surau. Surau tu. Apa tak surau lain ke? Tak ada. Tanya A sampai Z. Lah bagi RM1. Tu perangai orang yang meletakkan dunia di hati. Berbeza tadi, orang yang meletakkan dunia di tangan, dia apa minta sedekah mai pun dia tak tanya banyak dah. Tengok nampak sikit dia mai begini
bagi. Tak tanya dah. Dia nak mohon ke, dia nak apa ke, terpulang pada dia. Bila kita lepas dah. Nak sumbang, nak sedekah, selesai. Rendah diri dan sabar. Lain tu. Sabar lain, rendah diri lain. Makna sifat yang dipuji. Atau kelakuan yang dicela. Kelakuan hati juga ada yang dicela, yang jahat, yang mazmumah. Seperti apa? Dengki dan membesarkan diri. Dengki ni kita kata berharap di hati supaya nikmat yang kawan kita dapat tu hilang. Tu panggil dengki. Kita harap-harap nikmat yang kawan kita dapat tu minta hilang bang, minta rosak bang. Tu dipanggil dengki. Tu sifat yang tak elok, dengki. Berbeza kalau kita aku di kawan tu dapat nikmat tu, kawan tu boleh sembahyang malam, aku nak buat juga aku nak mangkit sembahyang malam. Hak tu bukan dengki. Yang tu dipanggil sifat lawan dia panggil ribtah. Tu sifat baik tu. Kita nak sama-sama nak dapat nikmat dengan kawan kita. Itu tak apa. Yang tak baik ni, kita nak nikmat yang kawan kita tu hilang. Kita boleh. Tu dengki, sifat tak elok. Dan membesarkan diri, takbur. Takabbur. Man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara khafadahu Allah. Siapa-siapa yang tawadhu', merendah diri, Allah angkat martabat dia. Dan siapa-siapa yang takabur, berasa diri itu lebih baik daripada orang lain, maka Allah akan rendahkan dia. Walaupun orang nampak dia mulia, tapi Allah rendahkan dia serendah-rendahnya. Tu dipanggil sifat takabur ni, sifat yang tercela, yang ada pada iblis tu lah. Iblis tu sifat takabur tu. Sebab tu dia kena halau daripada surga. Sebab dia ada sifat takabur. Dia kata, Adam daripada tanah aku dah api, pasal apa aku nak sembah kat dia, nak sujud dia. Tak perlu pun. Tu takabur tu. Dengan ada sifat takabur, hidayah tak boleh masuk. Taufik Tuhan tak beri. Pasal apa? Duk berasa kita boleh buat belaka. Tu sifat takabur. Jadi sifat macam tu tak perlu ada bagi orang yang ilmu, ada ilmu, dan orang yang nak berjalan, orang yang nak kelakuan hati tu nak bersih, kena buanglah sifat ni. Jangan sayang. Kadang-kadang sayang ni, kita ni kadang-kadang sayang nak bela sifat takabur tu. Contoh bela macam mana? Ish, kau tak ada takabur lagi lipat pandangku. Koman. Jalan tu dia straight. Tu jadi rugi. Sayang nak buang, kita lah merana. Kita lah teruk. Jadi mudah-mudahannya kita berharap supaya kita dapat usaha untuk kikih kelakuan yang jahat dan kita menggantikan dengan kelakuan yang baik dalam hati kita. Kita hias dengan kelakuan baik. Mudah-mudahan dengan sebab tu Allah nyatakan nur dia dalam hati kita. Jadi sekadar dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.